Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar UFM di ruang udara 93.6 untuk hari Jumaat 26 Februari 2021 bersamaan dengan 14 Rejab 1442 Hijriah. Mungkin kalau ada hari ni yang berpuasa, selamat berpuasa lah kepada anda ni kan. Jadi memang jarang-jarang dengar suara saya ke udara ni. Dah lama tidak bertugas, tapi hari ni saya nak menjalankan tanggungjawab saya untuk menyampaikan info yang kalau diperkatakan memang hangat lah kan doktor kan. Oh, doktor senyum je kan, manis senyum kan. Sebab kita nak cerita sesuatu yang kita nanti-nantikan. Dah cerita pasal COVID ni pun dah setahun sudah tak sedar dah berlaku sebenarnya kan. Jadi kita untuk program sihat bersama dengan Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam kan, kita cakap lah Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam kan. Okay, jadi sebelum saya tanya soalan yang cerita mengenai vaksin COVID-19, terima atau tolak, kan, kita nak berkenalan dulu dengan doktor kita. Berapa lama doktor tak datang ke UFM doktor? Kenalan kita ialah berapa lama kita? Oh, berapa kan? Setahun lama tak jumpa. Dah setahun lebih tak jumpa kan. Selalu jumpa sebelum ni kan. Betul. Jadi tak apalah, kita nak dengar dulu, nak cerita dulu doktor. Lama pernah doktor di UiTM sendiri pun dah berkhidmat berapa lama dah kan. Ni sebab ni frontliner ni. Saya pun rasa berbangga juga dapat menemu buat frontliner sendiri kan. Okey, jadi doktor boleh silakan. Perkenalkan diri saya ya. Ya, doktor. DJ dah kenal saya kot. Saya kenal, mungkin pendengar kita saya nama penuh ke apa kan. Okey, saya Dr. Nur Fazlinda Ahmad Shah daripada Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam. Saya ketua unit kesihatan dan juga merupakan pakar perubatan kesihatan awam. Sekarang berkhidmat di Pusat Kesihatan UiTM Shah Alam. Saya di UiTM Shah Alam sejak 2011. 2011 tak ingat. Anggaplah 2011. Saya join UiTM 2007. Tapi mula-mula saya join UiTM Sabah. UiTM Sabah. Lepas tu 2010 saya kembali ke Shah Alam dan sehingga kini saya di UiTM Shah Alam lah. Dan sekarang saya di unit kesihatan awam. So kami ni lebih kepada preventive medicine. So kita buat promosi-promosi kesihatan lah, pencegahan kan, tinggi premis makanan, dan yang masa COVID ni yang paling utamanya kita lebih kepada promosi lah. Promosi. Jadi Radio FM ni juga saya bersama-sama dengan DJ dah quite some time kan. Kita memang sentiasa berjumpa 2 kali seminggu sebelum ni. Staff-staff pusat kesihatan kita bukan setakat doktor saja untuk kita promosikan program-program kesihatan kita. Tapi sejak PKP dah terhenti sebentar. Dia tersambung balik. Dan kita nak sambung balik. Sebab topik mengenai kesihatan ni doktor kan, rasanya kalau sejam kita memang tak cukup kan. Bila-bila lagi perkara ini memang kita hangat diperkatakan setiap orang setiap waktu mengenai COVID-19 ni kan. Jadi dia dah untuk pada minggu ni pun dah ada sekiranya hari yang sangat bersejarah juga, sebab kita dah menyaksikan ketibaan vaksin itu sendiri. Dengan kapal terbang betul, saya pun dah menyaksikan. Rasa macam satu perasaan yang macam ada ubat segala lagi dia sebenarnya kan. Very grand. Very grand. Terima kan, jauh kita diterbangkan kan. Okey, jadi tajuk kita untuk vaksin COVID-19, terima atau tolak. Jadi apakah belum kita pergi lebih lagi mendalam lagi kan, nak tahu juga apa sebenarnya itu vaksin, jenis-jenis vaksin COVID-19 yang telah dikeluarkan dan akan digunakan di Malaysia terutamanya. Okey, betul. Kalau kita nak terima atau tolak, kita mesti kenali dulu kan. Betul, nak tahu jugalah macam orang Pinang kita kan. Nak terima ke nak tolak pinangan tu. Memang tak kenal, macam mana kita nak. Ini contoh terbaik ni kan sebenarnya. Betul. Jadi macam mana, nak terima ke nak tolak? Nak terima ke tolak. Okey, jadi apakah itu vaksin? Tapi DJ, sebelum saya teruskan, saya just nak sampaikan salam dari pengarah kami. Lupa saya, pengarah kami Dr. Zaitun Nasir. Iron Lady tu. Iron Lady, lupa kan. Tak boleh tak sebut. Jadi pengarah kami sampaikan salam, dan pengarah akan berada di udara juga. Ke udara. Esok juga bersiaran di udara RTM Landsat IPT esok. Tajuk lindungi warga IPT jam 3.05 petang, juga bercakap pasal vaksin. Jadi warga UiTM sendiri kena set date kita bersama dengan Dr. Zaitun pengarah kan. Okay. Jadi untuk hari ni kita cakap di radio ni, terima atau tolak, kita kena kenali dulu apa itu vaksin. So pada mereka yang nak terima atau tolak, kita kena faham dulu apa sebenarnya vaksin tu. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak decide kan? Jadi vaksin sebenarnya adalah cecair yang mengandungi antigen atau bahan yang menyerupai kuman yang masuk ke dalam badan kita untuk merangsang sistem ketahanan badan, seterusnya membentuk
immunity terhadap jangkitan penyakit specific diseases lah, penyakit-penyakit yang khusus. Jadi maksudnya ni dia cecair tu dia mengandungi antigen atau bahan yang mengandungi kuman. Jadi kalau kuman masuk dalam badan kita, badan kita ada immune system, dia mengeluarkan antibody. Antibody yang dikeluarkan oleh badan kita, dia akan lawan kuman tu. Katakanlah tiba-tiba ada kuman terbang, masuk dekat hidung kita. Lepas tu badan kita, ini foreign. Ini sesuatu yang asing. Jadi badan kita akan cepat, ni kuman. Jadi dia akan keluarkan antibody. Antibody tu akan cepat-cepat kumpul dan tangkap kuman tu, dan dia akan cuba hapuskan kuman tu. Dan kalau masuk ke dalam darah, sama juga. Ni sel darah putih kita akan bertindak, dia akan tangkap kuman tu dan cepat-cepat bunuh kuman tu. Pasal kalau kita ada jangkitan, sel darah putih dalam badan kita akan naik. Itu antara sistem imun badan kita. So dia lawan. Itu antibody badan kita. Jadi apa-apa kuman masuk, badan kita react. Apa yang kita buat sekarang ni, vaksin ni, kita cipta sesuatu yang menyerupai kuman. Jadi bila dia masuk dalam badan, badan kita akan kuman ni. So dia akan keluarkan antibody untuk dia kenal dan hasilkan antibody untuk dia musnahkan kuman tu. Tapi ada dua cara lah selalunya vaksin ni, sama ada kita masukkan kuman betul, jadi badan kita akan keluarkan antibody, ataupun kita cipta sesuatu yang menyerupai kuman tapi bukan kuman tu. Lawan dengan kuman lah. Jadi konsep dia macam apa tau, macam kita contohnya sesebuah negara tu, kalau askar dia relax saja, tak pernah diserang, kan, tiba-tiba diserang. Jadi tak bersedia. Jadi terkejut. Kan? Jadi kalau kita tiba-tiba buat macam false alarm, false attack. Jadi askar tu terkejut dan cepat kita kena serang ni. So dia akan bangun dan cuba untuk lawan serangan tu. Tapi rupa-rupanya it's just orang kata false alarm aja. Tapi lepas tu dia akan buatkan askar-askar ni lebih bersedia. Lain kali kalau ada alert. Kan ini macam fire drill lah. Betul. Kan lebih kurang fire drill. Jadi vaksin tu lebih kurang macam tu. Jadi apa tu pula vaksin COVID-19? So benda yang sama. Basic COVID-19 ni kita cipta untuk merangsang sistem imun supaya jika kita terdedah kepada coronavirus yang sebenar, itu SARS-CoV-2, badan kita akan bersedia dan boleh bertindak balas terhadap jangkitan COVID-19 ni. Pelbagai platform atau jenis vaksin telah kita gunakan untuk sediakan vaksin coronavirus yang selamat dan berkesan supaya memberi perlindungan yang terbaik. So, apa yang terbaik? Jadi, macam-macam vaksin yang telah cuba untuk dicipta, kan? Bukannya macam, orang kata apa, dah takut sangat dengan vaksin ni, kan? It's not something yang simply, semalaman aja. Orang kata cepat, kan? Tapi sebenarnya dia bukan benda yang semalaman. So, apa-apa jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada ni, kita ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna, semua tu kan, Sputnik, macam-macam lah. Tapi yang vaksin-vaksin ni, dia konsep dia ada yang vaksin inactivated, vaksin vektor ataupun vaksin mRNA yang baru sampai sekarang ni, Comirnaty ni mRNA. Okey, kalau zaman-zaman dulu, bukan zaman dulu lah, masih lagi kita guna sekarang. So selalunya vaksin ni sebab kita nak bagi kuman masuk, orang kata injek kuman dalam badan. Betul, kita ada injek kuman dalam badan. Contohnya macam polio, encephalitis, rabies. Kita memang masukkan vaksin, masukkan kuman dalam badan, tapi kuman yang inactivated. Jadi kita masukkan keseluruhan atau sebahagian virus ke dalam badan. Tapi virus ni kita dah inactivatekan, sama ada kita guna suhu tinggi, bahan kimia, radiasi, kita matikan atau kita lemahkan virus tu. Jadi itu yang anti vaksin ni kadang-kadang takut. Dia kata, masuk kuman dalam badan. Memang kita masuk kuman dalam badan. Tapi kita masukkan ke tahap yang dia tidak memudaratkan. Tapi badan kita akan macam, ada kuman masuk. So dia keluarkan antibody. Tetapi antibody tu react in a way yang taklah sampai kita sakit. Tak sampai kita sakit. Mungkin akan tu kalau budak-budak ambil vaksin kan, demam sikit kadang-kadang kan. Itu reaksi badan untuk lawan, tapi taklah sampai memudaratkan. Rather than kalau dia tak pernah kena jangkitan, tiba-tiba kuman yang sebenar masuk. Contohnya campak kan. Selalu kena campak tak teruk sangat. Tapi kalau tak ada suntikan vaksin campak, zaman dulu campak measles sesuatu yang sangat boleh membunuh. Wabak juga. Ya, boleh merosakkan otak. Measles sesuatu yang sangat teruk. Tapi sekarang kalau kena campak, biasa je kena campak. Minggu depan baiklah. Selalunya begitu. So ni contoh. Jadi salah satu vaksin ialah vaksin inactivated ni. Yang ini yang macam China tengah cuba develop. And then ada juga vaksin vektor, yang ni dekat UK, AstraZeneca, mengandungi sebahagian daripada virus atau virus yang telah diubah sesuai dan selamat. Ini bertindak membawa sebahagian genetik virus COVID-19. Dia ambil just part of the virus dan cuba untuk hasilkan protein sasaran. Jadi bila benda ni masuk, dia, ini bukan macam tadi tu, inactivated tu seluruh virus tu dimasukkan dalam badan, tapi dah dilemahkan. Yang ini part of the virus dimasukkan. Jadi badan kita akan ada
foreign body. Tapi dia tetap kenal benda tu sebagai virus COVID-19. Penghasilan benda ni lebih kompleks sikit, tu yang ambil masa. Jadi mungkin yang ini lambat sikit untuk kita producekan. Tapi yang dah sampai dulu ni, ini yang paling mudah untuk dihasilkan. Tu pasal dia datang awal, vaksin jujukan genetik. Yang ini yang latest actually. Sebelum ni tak ada lagi. So tak ada example lagi vaksin yang menggunakan mRNA. Jadi untuk fasa 1, Malaysia akan menggunakan vaksin Comirnaty. Nama dia tak apa, saya bagi doktor jelas sebutkan. Macam nama dah. Nur Comirnaty. Comirnaty. Sebut payah betul kan. Dia mesti ada sebab lah nama tu wujud. Kita jangan tanya yang lebih tu kan. Kita nak tahu apa benda Comirnaty tu sebenarnya kan. Itu je nak tahu kan. Dia menggunakan teknologi vaksin jenis mRNA messenger ribonucleic acid. Vaksin keluaran Pfizer ni dia ada jujukan genetik mRNA. Genetik kita ada RNA, DNA kan. Tapi jujukan ni jujukan genetik mRNA virus dibawa oleh zarah lipid bersaiz nano. So dalam lemak ni, lemak lipid ni, dia selaputkan RNA tu dan masuk ke dalam badan kita. Dia selaputkan supaya mengelakkan daripada tindak balas enzim di dalam badan. So supaya dia sampai ke dalam badan kita, memasuki sel imun tertentu di dalam nodul limpa yang berdekatan kawasan suntikan. So bila dia dah masuk, akan ada reaction yang akan membuatkan badan kita menghasilkan satu protein virus yang spesifik, dikenali sebagai spike protein. mRNA ini masuk, dia trigger badan kita untuk hasilkan spike protein. Dan spike protein ni khusus untuk COVID-19. Bila spike protein ni keluar, badan kita detect, ada protein. So dia anggap protein tu yang foreign, jadi antibody badan akan keluar dan untuk melawan kuman COVID-19. Itu doktor cerita pun sekarang kita boleh bayangkan dalam badan kita gerakan dia macam mana sebenarnya kan. So cantiknya dia tak masukkan virus COVID-19 dalam badan. So takkan kita kena jangkitan COVID-19. Sebab kalau yang macam sebelum ni memang kata kita masukkan kuman yang dilemahkan. Tapi yang ini bukan kuman yang dilemahkan. Ini kita masuk yang paling latest kan? Latest. Kita masuk RNA dan dia trigger spike protein. Dan spike protein tu akan buatkan badan kita kenal virus tu dan dia produce antibody. Dan so dia kira macam trigger spike protein ni. Terpati juga. Itu teknologi baru. Macam terpati. Betul kan? Dan vaksin mRNA itu pula yang cantiknya bila dah masuk dia akan dimusnahkan oleh enzim di dalam sel selepas spike protein dihasilkan. So RNA tadi tu dia tak kekal. Bila dah keluar spike protein tu, RNA tu akan gone. Dia hilang lah. Jadi ada orang cakap, takutlah RNA, DNA ni apa, nanti sekarang habis genetik kita berubah. Sebenarnya saya rasa mereka sebut dia tu. Sebenarnya tak tahu apa benda kan. Boleh ke vaksin ni mengubah DNA atau genetik seseorang? Tidak. Vaksin Comirnaty tidak boleh mengubah DNA atau genetik seseorang dan dia tidak akan bertindak balas dengan DNA. Dia tak masuk nukleus kita. So, jangan risau pasal perkara tu. Jangan risau pasal dia boleh menyebabkan penyakit COVID. Memang tak ada. Risau DNA berubah ya. Takut DNA tiba-tiba berubah jadi tu jadi. Ya. Saya duk bayang juga tu kan macam mana betul ke apa. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena langsung. Tidak ada mengubah sifat manusia macam dia tak ni masuk apa nukleus. Kalau mengubah jadi orang yang lebih baik tu Alhamdulillah. Kan? Jadi dia kena, orang kata apa, kita kena kenal. Kalau kita dah kenal, kita faham lah. Dia tak ubah kita. Kita kena faham juga sebenarnya. Dia menjadikan kita lebih baik je. Dia mengeluarkan perkara yang baik dalam badan kita. Tapi dia tak mengubah kita untuk menjadi dia tak baik. Pandai-pandai lah sambung balik kan? Okey, jadi itulah sedikit mengenai apa itu vaksin. Dan kita kena ingat vaksin ni tidak mengubah DNA dan segala AA yang ada kat belakang tu bukan. Kita masih macam ni juga sebenarnya kan. Dan yang penting kita ambillah vaksin itu. Macam buat iklan pula kan doktor kan. Jadi sebab tu kita dah tahu kepentingan penggunaan vaksin sebenarnya kan doktor kan. Antara ni lah paling kita kena ingat apa kepentingan ni doktor. Kepentingan. Okey, tadi kita kata kita nak terima atau tolak, kita kena kenal dulu kan. Sekarang dah kenal. Dah berkenalan, dah tahu tapi tak nak juga. Contohnya dah berkenalan dengan sayur kan. Bagus, tahu sayur tu ada vitamin, tahu sayur tu baik untuk badan tapi tak sedap kan. Memang baik. Jujurlah kan. Jadi ada benda yang kita dah kenal, kita dah tahu baik tapi kita just tak reject suka. lagi. Jadi untuk kes-kes macam ni kita kena tahu kenapa kita kena ambil juga. Apa kepentingan sayur pada badan kita. Betul. Jadi walaupun kita rasa nak tolak, walaupun kita dah tahu kebaikan kita nak tolak, tapi kita kena tahu kepentingan dia untuk kita terima. Sebenarnya kadang dia macam ni doktor. Dia tahu sebenarnya tu benda tu baik, tapi dia separuh lah terima tak terima. Terima dan tolak itulah sebenarnya kan. Dah tak boleh tolak sebab tak nampak apa yang negatifnya kan. Jadi
sekarang kenapa kena ambil? Apa kepentingan dia? Betul. Sejak awal tahun 1990-an, pelbagai vaksin dah diberikan melalui program imunisasi kebangsaan bagi melindungi rakyat daripada penyakit cegahan vaksin. Sehingga kini dah ada 11 jenis vaksin bagi mencegah 13 jenis penyakit cegahan vaksin. Kita masa kecil-kecil dulu ada ambil vaksin kan? Itu di Malaysia saja. Itu di Malaysia lah. Kat Malaysia ni memang kita guna tu. KKM kan? Antaranya TB, hepatitis B, difteria kan? Yang paling saya ingat, BCG doktor kan? Itu memang. Masa sekolah dulu kena cocok. Betul. Kan? Itulah kalau mereka yang takut-takut vaksin ni kan. Kecil-kecil dulu kena cocok. Dah besar jadi orang tak. Alhamdulillah. Ada Macam siapa kita yang berdua mutasi? sekarang ni tengah berbicara sekarang ni. Tengah bercakap ni. Alhamdulillah. Ada siapa lepas kena cocok vaksin dia mutate dia punya gene dia? Tak ada kan? Betul. Kan? Jadi alhamdulillah mak kita vaksin kita kan. Kita pun vaksin anak-anak kita. Jadi vaksin ni kita guna daripada dulu, daripada sejak lepas merdeka 1990-an, dan vaksin meningococcus pula ada sesuatu yang diwajibkan untuk melindungi semua jemaah haji dan umrah Malaysia. Nak pergi Mekah kan, even kita nak pergi buat ibadah pun benda tu sesuatu kewajipan, kena ada vaksin meningococcus. Betul. Antara bangsa pun iktiraf vaksin ni. Jadi pengambilan imunisasi di Malaysia sebenarnya lebih 95% sejak lepas merdeka dulu, dan memang kita tengok penurunan kematian kes-kes disebabkan jangkitan kepada kanak-kanak kan, memang penurunan mendadak. Jadi lepas merdeka, masa sebelum merdeka tu memang kanak-kanak memang hadapi banyak masalah kes-kes jangkitan. Selepas ada program vaksinasi ni, terbukti, ini dah kata evidence based medicine. Kita bukan setakat cakap je vaksin ni bagus. Bila program vaksin tu dah dimulakan, memang nampak dia punya perubahan tu. Itu secara generalnya vaksin, tapi sekarang ni pandemik COVID-19. Jadi kita dah tahu keberkesanan vaksin tu sebelum ni. So sekarang dengan pandemik COVID-19 ni, kita tengok setakat semalam 12.30 hari ni statistik saya tak tengok lagi. Dekat Malaysia saja dah ada 290, hampir 300,000 kes kan. Sedar tak sedar dah 300,000 kes di Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia berapa? Anda fikir-fikirlah kan. Fikir-fikirkan. Dan kematian je dah 1,100. Malam aja Masya 12 Allah. kematian. Dan daripada 12 kematian semalam, 9 dekat Selangor. Kita duduk mana kan? Kita duduk Selangor kan. Dan tertinggi kes memang di Selangor. Daripada 300,000, hampir 300,000 tu, Selangor saja 100,000. Pertambahan semalam di Selangor 666 kes. Jadi saya rasa orang yang tak pernah kena mungkin tak rasa, atau orang yang kena tak teruk mungkin tak rasa apa. Tapi sebenarnya kalau kena dan teruk, kita akan tahu betapa sebenarnya penting untuk kita ambil langkah pencegahan kan. Jadi dunia pula 113 juta, kematian 2.5 juta. So sebenarnya kematian di dunia 10,000 sehari. Sekarang ni di waktu kita tengah berbicara sekarang ni, mungkin ada kes kematian yang berlaku ya. Kalau 24 jam 10,000 sehari, berapa, bayangkan setiap jam berapa ramai yang mati. Jadi kalau dah 2.5 juta kematian kan, jika yang survive pun banyak komplikasi penyakit. Jadi justru vaksin ni sebenarnya adalah salah satu kaedah untuk kita kawal pandemik ni. Dekat negara luar dah teruk, dekat Malaysia sebab kita tak ramai, tapi sebenarnya memang dah teruk. Dah teruk kan. Ada saudara-saudara yang dah kena, ada kawan-kawan dah kena kan. Kalau kita dah mengalaminya sendiri, kita nampak mereka yang sembuh daripada vaksin ni, kalau yang okey alhamdulillah, tapi ramai yang sebenarnya rosak buah pinggang, Yang sembuh dari sembuh dari jangkitan COVID-19 ni. Ada yang masalah buah pinggang, ada yang masalah dia kronik, dia punya saraf-saraf. dan juga dipulakan oleh ahli keluarga dan itu betul juga tu. Pemulawan tu satu kan. Itu juga Tapi dia penyakit baru yang dan dia cause embolai. So dia rosakkan salur darah kita. So saya memang ada jumpa kawan yang memang dia selepas dia kena COVID, dia memang kena dialisis. buah pinggang. Dia kena dialisis. Kalau buah dah dialisis tu maksudnya pinggang. Dan mengalami penyakit paru-paru kronik. Walaupun dia dah sembuh, tapi paru-paru dia dah tak macam biasa. sebab virus tu masih ada lagi dalam. Virus dah tak ada, tapi dia rosakkan paru-paru dia dalam keadaan yang sangat teruk. Betul. Jadi sejak kemunculan COVID-19, pelbagai usaha telah dijalankan dan kerajaan nampak benda ini sangat penting untuk rakyat Malaysia. Jadi kita dah tubuhkan jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin untuk pastikan semua rakyat Malaysia dapat. Kerajaan dah usaha untuk kita. Jadi sebab vaksin tu penting. Jadi nak bagi tahu penting. Betul, penting. Dan juga vaksinasi ni, program vaksinasi ni adalah percuma saja untuk rakyat Malaysia. Ya, Kita tak payah keluarkan duit apa. Pergi siap sedialah diri anda kan. Kerajaan usahakan untuk kita dan bagi percuma. Betul. Dan kita menolaknya. Rugi. Bukan kita. Mereka Dan di luar rugi sana. jika kita menolaknya. Betul kan. Orang dah bagi free, terimalah kan. Tapi kalau takut jarum tu jangan tengok dia tu kan.
Okey, jadi doktor dah bagi tahu betapa pentingnya sebenarnya penggunaan vaksin dan juga kan doktor kan kita nak tahu jugalah siapa yang boleh mengambil vaksin COVID-19 ini dan siapa yang tidak boleh menerima. Bukan dia tak boleh terima langsung. Dia ada tempoh-tempoh dia ke ataupun macam mana? Okey. Kalau ikut semua yang berusia 18 tahun ke atas boleh ambil vaksin ni Secara umum lah. Secara umum. Bukan kanak-kanak tak boleh. Tapi buat masa ni kebanyakan percubaan klinikal dijalankan hanyalah untuk sukarelawan berumur 18 tahun ke atas. Kita nak confirm benda ni boleh dulu untuk adult. Later akan ada kajian-kajian yang akan dilaksanakan terhadap kanak-kanak. So kalau dah lepas ni terbukti kebersanan kepada kanak-kanak, baru kita bagi pada kanak-kanak. Kita buat pada adult. Itu kena tahu sebenarnya. Bukan kita tak nak bagi kanak-kanak. Tapi dua pula, kanak-kanak kita nampak kalau dia kena jangkitan ni, mereka lebih kurang berisiko untuk kritikal. Dia lebih kuat. Berbanding dengan kalau orang-orang yang berumur dan orang yang berisiko, bila kena dia tak sekuat untuk melawan berbanding kanak-kanak. Mungkin mereka lagi tinggi. Lagi kuat. Jadi itu satu lagi sebab lah mungkin kan. Tapi sekarang ni sebab kita pun tak nak risikokan kanak-kanak untuk jadi orang kata apa, sukarelawan yang pertama kan. Dan mereka yang tak boleh bagi, kita tak boleh bagi pula kalau memang dah sah-sah mereka ni memang ada alahan. Bagi tahu dulu. Apa-apa alahan? Apa-apa alahan, bagi tahu dulu. Jadi sebelum kita bagi, kita akan consult dulu. Bukan setakat vaksin ni, apa-apa vaksin pun. Jadi kalau kes-kes yang macam anak-anak kita nak vaksinasi pun, demam pun kalau pergi klinik, doktor tanya ada apa-apa alahan ubat ke apa kan? Bukan vaksin je semua. Tapi kalau ada alahan, tak adalah pula sebab awak ada alahan, saya takkan bagi awak apa-apa ubat. Tak juga kan? Jadi kita akan tengok case by case. Ada orang alahan teruk, ada orang tak alahan teruk. Jadi kita tengok macam mana. Dan memang ada kes-kes anak-anak yang memang kalau alahan teruk, ni bukan kes vaksin COVID, ni kalau kes-kes vaksin lain. Tapi kita rasa vaksin tu perlu dan mak dia pun nak anak dia divaksin. Kita vaksin di hospital. Ini cerita kes vaksin lain. Supaya kita bagi vaksin tu tapi kita bersedia jika ada sebarang kemungkinan. Dan Alhamdulillah kebanyakan kes ada juga yang tak dijadi apa-apa pun. Jadi ini semua risiko. Timbang. Jadi kadang-kadang jadi apa-apa kan tak apa. Tapi kalau ada alahan, kena bagi tahu. Kalau memang alahan teruk, kita kena bersedia. Kalau tak nak ambil, tak apa. Dua, dan kalau kita dah bagi pada vaksin yang pertama, memang dos yang pertama. Alahan teruk, dos yang pertama tu teruk, dos kedua tu kita memang kalau boleh elakkan lah. Kalau sebab alahan ni dia bergantung pada orang. Ada orang tak boleh makan ayam, boleh makan udang. Ada orang tak boleh makan udang. Setiap individu tu sebenarnya masing-masing lain. Jadi tak sama. Jadi kalau kata saya allergic makan ayam, saya tak boleh ambil vaksin COVID. Tak semestinya. Jadi kita kena test dulu. Doktor kan kita dos pertama, dos kedua 21 hari kalau ikut vaksin. Kalau Pfizer ni dia 21 hari. Jadi dia kira 2 dos je. Lepas tu tahun depan kira dos lain ke tak ada lah kan? Bergantung. Sebab sekarang ni sebab benda ni baru kan. Ada vaksin yang kita ulang selepas 3 bulan. Ada vaksin yang kita ulang selepas 3 tahun. Ada vaksin yang ulang selepas tahun. Tapi buat masa ni COVID-19 ni dianggarkan mungkin dalam setahun. Kalau macam yang influenza sebelum ni setahun lah kita nasihatkan untuk ulang balik. Yang ini dijangkakan sebab belum lagi kan. Kita tak boleh nak cakap. Kalau macam hepatitis B, bila kita dah bagi tu, kita akan tengok ambil darah, dia punya antibody dalam badan tu kita tengok. Jadi itu kita decide. Jadi sekarang ni vaksin COVID-19 kita tak nak cakap, tapi anggarannya mungkin dalam setahun lah kan. Masa sekarang 2 dos saja ya. 2 dos saja dulu. Dan orang-orang yang tak boleh ambil juga ni orang yang ada kanser, tengah dapat rawatan. Kalau tak ada rawatan tu boleh. Ni yang tengah, sebab dia berlawan dengan ubat yang dia tengah ambil kan? Tu kan. Immune system dia down, HIV, tengah menjalani transplant pemilihan organ, memang tengah ambil ubat untuk turunkan sistem imun dia. Jadi dia tak boleh lah ambil vaksin. Immune system dia takkan kuat lah. Takkan activate. Betul. Macam kanser tadi pun ambil ubat begitu, jadi dia takkan activate. Jadi orang kata tak serve the purpose lah. Dan orang-orang yang tengah ambil rawatan antibody monoklonal, orang yang memang ada masalah sel darah medication lah. Individu yang sedang demam. Dan soalan yang selalu kita terima, saya dah kena COVID. Saya dah ada antibody. Kita buat nak tahu jawapan dia. Apa jawapan dia? Saya rasa saya tak perlu sebab saya dah dapat kebal tu kononnya. Kuman dah masuk badan saya. Jadi saya dah ada antibody. Tak nak singgah dah kumannya. Kalau macam tu sekarang ni diorang kata memang dia ada antibody sebab dia COVID dah masuk badan dia. Tapi dijangkakan ketahanan dalam badan dia lebih kurang 6 bulan saja. Jadi WHO memang masih sarankan untuk mereka ni ambil vaksin tapi 6 bulan selepas jangkitan. Tapi dan juga dengar ada betul 1 dos je kena kan, dia akan disuntik tu. Yang dah pernah kena sebab jadi dia boost balik saja tapi 6 bulan selepas jangkitan. Nak bagi free, ambil je lah kan. Suntik je lah. Jadi ni orang-orang yang boleh dengan yang
tak boleh. Ya, kalau perempuan yang mengandung tu doktor macam mana? Perempuan mengandung, yang ini ada mazhab, tak adalah. Tak ada. Kalau doktor, ikutkan jangan KKM, kalau ikut KKM sebenarnya dia masukkan dalam senarai ibu yang mengandung atau merancang untuk hamil. Kalau boleh kita elakkan. Elakkan. Tapi ada studies yang cakap sebenarnya kalau merancang untuk hamil tak ada masalah untuk ambil. Ada je ibu-ibu yang hamil, yang merancang untuk hamil yang ambil. Tapi KKM punya guidelines setakat ni Kementerian Kesihatan Malaysia cakap kalau boleh janganlah. Elakkanlah kan untuk kesejahteraan ni wanita tu juga kan. Okey, jadi doktor pun nak berhenti rehat seketika, nak minum air kosong dulu kan. Kita ada lagi soalan banyak lagi, macam terlebih waktu pun tak apalah, redha je lah doktor. Kita nak dengarkan dulu lagu daripada 7 lagunya Jiwa Pusing. Tapi insyaAllah harap-harap anda dengar info yang banyak ni tak adalah jiwa pusing, kepala pusing ke apa kan. Jadi terus di UFM Info Muzik Terkini. FM. Ya, faham info muzik terkini. So, kita borakkan doktor. Lama tak jumpa kan. Okey, jadi kita cerita mengenai vaksin COVID-19. Terima atau tolak? Dia kena nada dia macam tu kan. Dia kena macam dramatik sikit kan. Terima atau tolak. Jadi, tadi pun doktor dia cerita mengenai dasar imunisasi ke apa, dasar vaksinasi ni kan. Nak tahu apa dasar vaksinasi Malaysia ni sebenarnya. Okey, kalau Malaysia kan sebenarnya kita dah nampak usaha kerajaan kita memang bersungguh-sungguh. Kalau boleh nak bantu rakyat Malaysia. So antara strategi kerajaan kita nak memastikan sebanyak yang mungkin penduduk Malaysia menerima vaksin bagi menyelamatkan nyawa semua dalam tempoh secepat mungkin. Itu concernnya kerajaan kita terhadap rakyat. Dan vaksinasi COVID-19 ni walaupun kita usaha untuk dapatkan tapi adalah secara sukarela dan akan diberikan secara percuma kepada semua penduduk Malaysia. Warga negara dan bukan warga negara. Betul. Jadi kita bukan fikir warga negara saja. Sebab bila bukan warga negara kena, jangkitannya pada warga negara juga. Jadi semua yang berada di Malaysia ni kalau boleh kita nak jaga had umur 18 tahun ke atas, dan pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa Malaysia menerima vaksin menjelang 1 tahun lagi, Februari 2022. So dengan ini kita harap dapat kurangkan penularan virus COVID-19. Kita dapat hidup kembali seperti biasa. Tak ada MCO dah dan vaksin akan diedarkan secara berperingkat ke seluruh negara bergantung kepada bekalan. Dah mula dah kan, ada yang dah dapat vaksin kan. Bagaimanapun kita semua masih perlu mengambil langkah berjaga-jaga walaupun baru mula. Ini statement daripada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin lah. SOP tu kita kena patuhi lagi. Betul. Ini langkah. Antara langkah yang kita cuba ambil, tapi kita mesti teruskan lagi norma baharu tu. Betul. Kan pelitup muka jangan lupa. Kan. Sanitizer sentiasa ada. Kan. Betul. Okey doktor, soalan yang ini kita tunggu-tunggu kan. Tak adalah kan. Kebiasaannya ini saya ada tanya doktor juga tadi kan. Kebiasaannya vaksin ni yang tak doktor pun ada cerita tadi kan, mula-mula tadi kan. Kebiasaannya lah vaksin ni mengambil masa bertahun-tahun untuk dihasilkan kan. Macam mana pula yang vaksin COVID-19 ni boleh dihasilkan dengan cepat? Ini soalan selalunya anti-vaksin selalu tanya kan. Adakah cepat bermakna selamat? Soalan cepu emas. Cemas tu bukan soalan cepu emas, cepu cemas kan. Cepu cemas, betul. Ini sebenarnya banyak dipersoalkan dan sebenarnya ramai yang takut nak ambil vaksin ni sebab kata mereka cepat sangat. Betul. Sebenarnya tak cepat, bukan semalaman. Betul. Setahun juga. Setahun lebih kan. Setahun juga. Usaha dah dimulakan sejurus selepas kod genetik virus dikongsikan oleh penyelidik dari China pada Januari 2020. Kita start pandemik Disember kan. Lepas tu Januari 2020 dah dapat kod genetik tu. Dan sebab pandemik ni melibatkan seluruh dunia, selalunya macam MERS-CoV tu dekat Middle East kan. Ada setengah tempat ajalah Tapi ini satu-satunya virus yang memang satu dunia terlibat. Jadi pertama kali dalam sejarah pembangunan dunia, pembangunan vaksin kita dapat percepatkan. Menerusi satu, bila nak buat vaksin kena ada duit. So, pelaburan besar-besaran di peringkat global oleh pelbagai pihak. Negara, badan-badan dunia, syarikat farmaseutika. Bekerjasama Semua kerjasama. Yang ini memang, orang kata tak pernah lagi kerjasama yang macam ni.
Betul. Satu pelaburan kerjasama antarabangsa dari big team of researchers dari pelbagai negara. So semua researchers pun dia memang betul-betul bekerjasama yang tak pernah lagi berlaku. Ini memang bukti. Dan kepesatan permohonan vaksin juga hasil daripada kajian terdahulu. Kita kena ingat vaksin COVID-19 ni adalah kumpulan corona virus. Dan pernah dengar coronavirus sebelum ni kan? Kan ada pandemik, ada epidemik, ada endemik. Virus Nipah, SARS, MERS-CoV, H1N1, semua tu kawan-kawan coronavirus. Dan kita dah kaji benda ni dah lama. Jadi nama kumpulan dia coronavirus. Yang ada lagi sub-sub dia yang lain. Jadi dia tak lari jauh. Ada orang kata, denggi tak dapat virus. Tak dapat vaksin. Denggi bukan coronavirus. Dia kategori lain. Kanser tak dapat vaksin kan. Dia bukan coronavirus. Jadi dia ini penyakit. dia daripada strain yang sama. Jadi satu benda ni kita dah ada head start. Sebab dia coronavirus benda yang sama. Jadi agak mudah kat situ kita dapat kajian terdahulu ni dapat membantulah. Dan satu lagi teknologi terbaru ni yang canggih ni sebab teknologi jujukan genetik ni. Penggunaan S protein ni this is a very new technology yang boleh buatkan kita produce vaksin yang lebih cepat. Kalau dulu guna vaksin yang inactivated, vaksin vektor ni kita kena guna virus tu dan kita inactivatekan virus tu semua kan, kita lemahkan virus tu semua tu ambil masa sebenarnya. Jadi bila kita guna jujukan genetik ni, kita tahu susunan genomic sequencing tu semua ni buat pembuatan vaksin ni lebih cepat. So teknologi tu sangat membantu. So ni memang benda-benda yang barulah. Dan lagi satu yang buat kita punya vaksin selalunya ambil masa bertahun-tahun ni sebenarnya lebih kepada bila fasa 1 nak ke fasa 2 nak ke fasa 3 vaksin, dia fasa 1 selalunya trial sikit dulu. Lepas tu ada pula buat kat binatang dulu, buat dalam lab dulu kan. Benda macam tu. Lepas tu baru pergi kat orang. Dia ada fasa-fasa dia. Kita tak boleh terus first phase keluar terus buat dekat orang ramai-ramai, tak boleh. Dia ada mula-mula sikit, lepas tu makin banyak kan. Dan lepas tu daripada lab keluar macam tu. Jadi daripada fasa-fasa ni nak beralih, kalau dulu dia perlukan bila dah buat tu ada publication. Dah publication baru boleh approve bawa ke fasa 2. Publication bawa ke fasa 3. Tapi sekarang ni sebab benda ni semua tahu dalam keadaan terdesak. So telah dimaklumkan ni memang diorang sekarang ni buat back to back trial. Jadi kebenaran dan pembiayaan tu dibuat hampir serentak. So lepas satu tu cepat aja untuk dia publish dan untuk dapatkan fasa 2 tu tak ambil masa yang lama. Jadi yang ini publication journal dan semua yang reviewer semuanya work together untuk mempercepatkan proses. Maknanya sekarang kita pun tidak boleh leka lagi dah sebenarnya kan doktor kan. Tak boleh leka lagi lah kan. Tak boleh leka lagi. Tapi semua bantu mempercepatkan. Kalau dulu kalau jurnal tu memang ambil masa. Tapi ni jurnal diorang dah tahu COVID ni perlu, jadi semua mempercepatkan semua proses-proses publication dan review. Fasa ni daripada satu fasa ke fasa 2 tu laju. Itu yang cepat terhasil kan. Dan kita ada huge numbers of human volunteers. Kalau dulu kita nak buat research kan, siapa pernah buat PhD tahu nak cari volunteer sangat susah. Punyalah susah. Kena bayar, kena ada offer, ada goodie-goodie ni lagi kan. Kan. Tapi COVID ni sesuatu yang semua memang nak kan. Jadi amat mudah untuk mencari sukarelawan, dapat sukarelawan yang sangat banyak. Dan satu lagi yang didapati membantu, kita ada smartphone teknologi. So responden semuanya guna smartphone. So cepat dapat data. Guna komputer. Kalau dulu jawab kat kertas, ada pula apa? Nak tukang kira. Tukang kira, masukkan key in data, benda-benda macam bukan tu. Sekali kiranya. Ada research system yang masuk data. So ini semua yang memainkan peranan. Dan lagi satu yang membantu kita ialah sebab virus ni dia short infection. Dia tak lama kan. Kalau macam kita kena COVID ni, kan sekarang 10 hari. Dah boleh. 14 dah lepas dah 14 hari dah memang tak infected. So dia kalau dia memang jangkitan macam kanser tu kan. Sekali kena kanser bertahun-tahun. Macam manalah nak dapatkan cepat. Jadi benda ni sekejap aja. Jadi ni antara faktor-faktor yang menyebabkan dia boleh dihasilkan dengan cepat. It's big funding, great technology, lepas tu everyone is working together kan. Masing-masing menggunakan kepekarangan. Jadi tapi still ambil masa setahun. Setahun lama tu kan semalaman. Dan ingat kita bagi ni pada sekarang ni dah bagi pada saya rasa dah berjuta orang yang terima. 200 million tak silap. Di negara luar pun jadi ramai. Benda ni selamat. Kalau tak selamat, kita dah bagi pada ramai orang, mesti dah ramai yang
mati berbanding dengan kematian COVID. Kematian akibat vaksin adalah lebih tinggi daripada kematian COVID. Cepat lagi. Jadi cepat dan selamat insya-Allah. Okey, jadi itulah dah terjawab persoalannya. Kenapa dah cepat sangat vaksin dapat ni? Dah jawab dah. Bukannya zaman dulu ni, zaman canggih 2020-2021 ni kan. Semua dah teknologi. Semua viral cepat Yes, betul. Semua nak tular Baru cepat. sebut kat mulut kan, tak sampai 10 saat dah sampai dekat. Betul kan? Faham tu nak cakap komen lebih nanti orang marah pula. Jadi doktor pun cerita mengenai vaksin apa semua kan. Mungkin ada orang akan tanya, mana fatwanya? Fatwa vaksin COVID-19 ni ada ke tidak rupanya? Kan? Ada yang tanya soalan tadi, haram tu. Kan? Mengubah kejadian. Ya, mengubah kejadian. Apa tukar DNA? Ada yang tanyalah macam tu kan. Jadi apa fatwa ni doktor? Okey, jadi sumber daripada JAKI menyatakan mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam memutuskan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus. Tak wajib tapi harus. Jadi sebaiknya penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada penyakit berbahaya bukanlah perkara asing. Memang dah mula sejak tahun 1998 dan bukan kata kat Malaysia saja, fatwa dunia dan antarabangsa juga turut menfatwakan keharusan penggunaan vaksin ni. Antaranya Universiti Al-Azhar, Majlis Fatwa Kerajaan Emirat Arab Bersatu, Majlis Majma' Fuqaha Al-Syariah Amerika Syarikat juga pun sama juga. Dan ada dakwaan yang kata anti-vaksin ni apa agenda Yahudi. Semua benda Yahudi kan. Nak komen tak cukup sejam tu. Okay. Jadi apa-apa kita komen kita kena ada evidence ya. Jadi pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Said Syahrizan Said Muhammad dia ada menyatakan, saya quote andai kata ini adalah agenda Yahudi, Israel adalah antara negara yang telah memberi vaksin kepada rakyatnya hampir 75%. Jadi kita tahulah mereka kan benda-benda macam ni mereka lebih particular lah. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan juga telah mengesahkan tiada unsur haram dan meragukan. Vaksin yang diperolehi Malaysia sudah disahkan tidak mengandungi sebarang unsur haram atau meragukan dan tidak mengandungi sel haiwan termasuk babi. Sebab memang tak ada virus hidup dalam tak ada sel-sel hidup di dalam COVID-19 ni. It's just purely RNA, tak ada unsur haram. Jangan risau. Jangan risau, it's purely jujukan genetik tak ada gelatin ke apa. Risau nak kena sujud garam tu je. Memang semua fatwa-fatwa dah cakap benda ni tak haram dan in fact dia harus. Betul, kan? Jadi kita ingatlah dah orang-orang ilmuwan agamawan sendiri. Saya bukan ustaz-ustazah tapi kalau masih ada lagi argument pasal benda ni boleh berjumpa dengan ustaz-ustazah sebab mereka ada juga bincang pasal konsep istihalah dan istihlak tu. Tak nak cakap lah itu tanya ustaz-ustazah. Memang ustazah yang ni lah. Istihalah dan istihlak ni pun diorang boleh sahkan yang memang benda ni sebenarnya tak ada masalah. Boleh diambil. Jadi untuk warga UiTM sini mungkin ada persoalan apa boleh tanya pada ustaz dan ustazah di Pusat Islam kita sini konsep istihalah dan istihlak. Betul. Okey, jadi doktor sini pun ada cerita mengenai dah negara luar pun rasanya dah 75% yang penggunaan vaksin ni kan. Bukti kejayaan penggunaan vaksin 19 COVID-19 ni di dunia. Sebenarnya kat dunia luar memang dah banyak guna 200 juta dan antara negara yang dah memulakan vaksin dah tunjukkan kesan positif dalam penurunan kes baru COVID-19. Boleh buka jurnal dekat internet, memang dah keluar. Sebagai contoh, ada satu negara yang dah memberi vaksin kepada 600,000 penduduk dia. 14 hari bulan 2 2021, dia telah melaporkan keberkesanan vaksinasi menunjukkan 94% penurunan. Bukan 50, bukan 60. 94% penurunan jangkitan COVID-19. Dan antara findings lain yang dia publish, vaksinasi ini didapati lebih berkesan seminggu selepas vaksinasi kedua. Suntikan kedua. Selepas yang kedua. Jadi yang first tu belum lagi, tapi selepas yang kedua dia lebih boost. Equally efektif, sama je keberkesanan ni dalam semua peringkat umur 18 tahun ke atas tu. Dan dia dapat ada dua kumpulan yang dia bagi vaksin ni. Hospitalization have been declining in vaccinated group. Mereka-mereka yang divaksinate ni kurang kena hospital. Maknanya jangkitan tetap kena tetapi mereka tak perlu dimasukkan ke hospital. Self healing. Dia tak teruk. Jangkitan tu tak teruk. Symptomatic and severe COVID-19 are drastically reduced. Dia kena jangkitan tapi tak teruk dan tak ada simptom. Tak ada simptom dan kalau ada yang kena simptom pun tak teruk. Dan bila diorang ambil dia punya ujian untuk tengok viral load, maknanya load ni
banyaknya virus dekat dalam badan orang tu bila kena jangkitan dan memang sangat-sangat rendah. Jadi kan macam contohnya kita pernah macam-macam adalah. Kononnya saya kena jangkitan. Tapi saya ada berhubung dengan anak saya, katakanlah saya pegang anak saya kan. Saya baru je terdedah kes, saya pegang anak saya. Tapi lepas tu bila anak saya kena swab, anak saya negatif. Jadi itu antara kebarangkalinya mungkin sebab masa saya dapat jangkitan tu, viral load dalam badan saya masih lagi rendah. Kuman tu masuk badan saya tapi kuman tu belum membiak dengan banyak. Jadi masa saya pegang anak saya pada hari pertama tu, viral load dalam badan saya masih rendah, jadi saya tidak transmit. Saya tidak jangkit pada dia. Tapi selepas 2-3 hari, viral load dalam badan saya dah makin tinggi dan saya dah start demam-demam. Masa tu kalau saya pegang anak saya, mungkin dia akan dijangkiti. Jadi tu viral load. Jadi dia tengok bila orang yang dapat vaksin ni, viral load dia rendah. Jadi bila rendah, walaupun dia ada jangkitan tu, walaupun mungkin dia test positif, tapi dia kurang berisiko untuk menyebarkan virus tu. Jadi memang diorang cek orang yang ambil vaksin ni, viral load dia sangat rendah. Dan lagi satu yang paling jelas, tak ada kematian. 600,000 dia bagi ni tak ada orang mati sebab kena suntik vaksin tu. Kan? Yang ada yang kena tu komplikasi yang lain. Komplikasi lain. Tapi tak ada yang kematian sebab suntikan vaksin tu. Kena faham sebenarnya. Kena faham. Yang kes kematian disebabkan oleh suntikan vaksin COVID-19 ni sebenarnya tak ada. Yang lain tu adalah komplikasi daripada tu sendiri kan. Okey, jadi doktor kita berhenti seketika ya. 2 minit je. Lagu daripada Marlon, VIP lagu 3 kata terus di UFM Info Muzik Terkini. UFM Info Muzik Terkini kembali lagi bersama dengan Afiza dan juga Dr. Fazlinda. Doktor, terima atau tolak? Drama betul ke? Ini vaksin COVID-19 ni kita ramailah saya rasa masih lagi berkira-kira nak terima ke, nak tolak ke apa. Harap-harap bila dah dengar penerangan daripada Dr. Fazlinda sendiri pun kita dah ada tak 100% tapi 90% nak menerima suntikan vaksin tu kan. Okey, jadi soalan seterusnya, umum maklum ramai yang mahukan dan menanti-nantikan vaksin COVID-19 ni. Jadi bagaimanakah strategi pemberian vaksin ini di Malaysia dan siapakah kumpulan sasaran awal yang akan menerima vaksin? Dah mungkin ada yang menerima ni kan? Hari ni pun ada lagi saya tengok kan. Betul, dah start dah kan. Kita punya Perdana Menteri pun dah terima, Ketua Pengarah kan. Kita punya orang besar di Malaysia dah terima. Okey, strategi pemberian vaksin ni, pemberian vaksin pertama adalah kepada petugas barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan, bagi memastikan kumpulan ini terlindung daripada jangkitan COVID-19. So first kita nak target kesihatan sebab nak pastikan sektor kesihatan beroperasi. Sekarang orang sakit, tak ada orang nak rawat. Itu yang pertama. Dan juga pada pemimpin-pemimpin lah. Jadi kan tak ada orang nak memimpin negara. Betul. Strategi kedua, untuk kurangkan beban penyakit kepada kumpulan berisiko tinggi. Sebab kita nak kurang beban kepada sistem kesihatan. Kurang orang masuk ward, kurang orang masuk hospital. So kita nak bagi kepada kumpulan-kumpulan berisiko tinggi. So first, pastikan sektor kesihatan kita beroperasi. 2, kurangkan beban kepada sistem kesihatan ni. So orang-orang yang kematian pun banyak pada orang-orang yang kecil manis, darah tinggi kan. So kita target pada orang-orang ini dulu untuk strategi kedua. Ketiga, baru kita buat kawalan wabak. So kita tengok mereka-mereka yang berisiko untuk penularan penyakit, yang ini kita akan bagi. So ini diorang Kementerian Kesihatan Malaysia akan buat penilaian lah. Jadi 3 fasa pemberian vaksin telah ditetapkan, iaitu fasa 1 bermula hari semalam, kemarin dah mula dah kan. Ya, targetnya 1 Mac tapi sebenarnya dah mula dah. Awal kan. So targetnya Februari hingga April 2021, 500,000 orang petugas barisan hadapan, kerajaan dan swasta. So kita di kemarin dah mula dah kan. Ya, targetnya 1 Mac tapi sebenarnya dah mula awal kan. So targetnya Februari hingga April 2021, 500,000 orang petugas barisan hadapan, kerajaan dan swasta. So kita di pusat kesihatan pun alhamdulillah semua dah dapat tarikh dah. Ada yang dapat, ada yang tidak. Sama rezeki seperti Yodan Sungai Buloh pun dah dapat. Tapi tak semua juga sebab vaksin limited. Jadi tu kan, jadi ada yang cakap macam kami ni tak dapat, tapi harap semua bersabar sebab ini petugas kesihatan pun tak semua dapat. Tak semua dapat. Dan kedua, petugas barisan hadapan yang melalui perkhidmatan penting. Contohnya pertanian. So poli-poli bantuan kita pun harap dapat bersabar sebab kita memang cuba, dan kami dah berhubung juga dengan seperti Yodan Sungai Buloh. Kita memang faham polis bantuan kita perlu, tapi polis bantuan Yodan Sungai Buloh pun belum dapat lagi. Betul juga. Sebab
kesihatan pun tak lepas lagi. So kita punya vaksin ni memang sangat limited daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kita akan cuba fasa 1 ni kalau boleh, tapi kalau tak dapat kita akan cuba juga untuk ke fasa 2. Selagi sebelum disuntik tu jangan lupa patuhilah SOP kita. Jadi selagi ni vaksin ni bukan, orang kata bukan vaksin sahaja. Banyak lagi cara untuk elak. Kan? Ini macam kita naik kereta tapi tak ada seat belt. Kan? Jadi bukan tak ada seat belt tak boleh naik kereta. Masih boleh. Boleh lagi naik kereta, tapi hati-hatilah, janganlah dengan traffic light, bawa slow-slow kan, macam tu. Jadi sama juga, kita tak ada vaksin tapi bukan bermakna kita akan dijangkiti. Careful kan, masih amalkan SOP insyaAllah. So fasa 2 April hingga Ogos 2021, targetnya 94 juta orang, yang ini baki-baki tadi, penjaga kesihatan, kaki tangan kesihatan dan juga perkhidmatan penting. Dan juga lepas tu baru kita fokus kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang ada penyakit jantung, obesiti, diabetes, mereka-mereka yang berisiko tinggi ni. High risk Fasa 3 ni hingga Februari 2022. Yang ini kita target kalau boleh at least 80% rakyat Malaysia tu kan, 13 juta orang lebih, semua penduduk berumur 18 tahun ke atas. Kalau boleh memang kerajaan akan cuba vaksinkan, so semua tolong isi MySejahtera supaya masuk dalam rekod. Keutamaan kita berikan kepada zon merah dulu. Jadi kalau yang duduk selama mungkin kebarangkalian untuk dapat vaksin awal berbanding dengan mereka yang duduk mungkin di tempat-tempat yang masih lagi zon hijau lah. Itulah strategi dia. Itulah strategi itu yang kerajaan cuba bantu. Jadi harap bukan pilih kasih, kita cuba timbang-timbangkan. Dan selagi sebelum divaksinasi tu jangan lupa kita kerap kali kita kena ingatkan patuhi SOP itu, pemakaian. Betul, bukan bermakna kalau dah vaksin tu boleh pula, saya dah vaksin, so buat sesuka hati. Tak boleh juga dapat vaksin dah dapat muka. Saya tak apa pakai bentuk muka kan. Macam saya dah pakai seatbelt, so pucuk laju-laju, tak boleh juga. Jadi jumpa di mana tak tahulah kalau boleh. Okey, Dr. seterusnya inilah contoh lah kan. Kalau lah saya ni berminat untuk mengambil vaksin COVID-19 kan, apa yang perlu saya lakukan untuk bersiap siaga sebenarnya kan, persediaan sendiri kan, kaedah pelaksanaan vaksinasi COVID ini di Malaysia. Sebenarnya memang ni kerajaan dah rancang ada bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sebenarnya boleh download dekat website Kementerian Kesihatan Malaysia. So targetnya memang ni dah rancang daripada enrolment kumpulan SASA yang saya bincang tadi, daripada fasa 1 sampai fasa 3 tu, sehinggalah sampai ke pemantauan kesan vaksinasi. So kalau semua dah vaksin pun, sampai ke pemantauan pun Kementerian Kesihatan dah buat dia punya guideline lah. Jadi setiap individu kita target untuk terima 2 dos vaksin bergantung pada vaksin apa yang ada. So sekarang vaksin Comirnaty sekurang-kurangnya 21 hari antara dos pertama dan dos kedua. Okey, siapa yang nak vaksin ni, mula-mula kena buat pendaftaran dan temu janji vaksinasi. So DJ buka aplikasi MySejahtera ataupun laman sesawang khas. Pada mereka yang tak ada smartphone ke, ada masalah ke, boleh juga buat secara manual. Sebenarnya kalau ikutkan dia kata di klinik kesihatan, tapi mungkin saya rasa belum lagi beroperasi. Kalau ada nanti akan dimaklumkan. Dan bagi masyarakat-masyarakat di kawasan luar bandar akan ada juga program outreach untuk bantu mereka ni, sebab mungkin dia tak ada internet so sampai ke tahap tu ada. So semua ni pendaftaran, tapi kita yang boleh ada line ni, kita MySejahtera dulu. Dan lepas tu bila kita dapat aplikasi MySejahtera tu, maklumat temujanji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera. So tengok reload, tengok dah dapat date. Macam saya dah dapat tengok ada tarikh. So dia beritahu Doktor tengok kat mana di aplikasi MySejahtera tu, dia akan bagi mesej hadir ke pusat pembelian vaksin yang ditentukan. So kita kena tengok ada 605 pusat vaksin. Tengok kat mana, jangan pergi salah tempat. Tiba-tiba dia tulis dekat Kota Kinabalu. Apa doktor nak bekas negeri daerah tu tiba bagi alasan macam tu tak tukar alamat. Ini pun tak sedar kan. Tak tahu lah macam mana sistem dia, tapi kena careful, tengok betul-betul kan. Okey, dan bila dah habis ke pusat yang ditentukan tu, kita sampai sana nanti kan, janganlah takut, dia akan cek suhu kita dulu. Betul, itu yang utama. Sebab kami pun dah diberi taklimat oleh Dr. Resnida, ahli spesialis kita di Sungai Buloh. Dia dah bagi taklimat pada staf-staf kesihatan ni, kalau sampai nanti macam mana nak buat. Jadi ada tempat berkumpul dia. Jadi lepas tu dia akan saring suhu kita dulu. Lepas tu kita kena daftar kod QR dan semak identiti. Betul tak nama kita di MySejahtera tu? Ada dalam list kita, telefon apa semua kan. Kita kena ingat setiap botol ada kita punya dia akan track pada kita. Lain botol, lain kod dia, dan setiap botol tu dia spesifik untuk kita. Kalau ada masalah, kita akan
didirect balik kepada botol itu juga. Jadi kita kena betul-betul make sure pendaftaran tu nama nama kita. Jujur lah kan. Jangan ambil nama orang lain. Nanti bila dia track, nanti kalau ada masalah, ada alahan ke apa, nanti salah track. Okey, dan lepas tu kita akan, ini yang paling penting, kita akan diberi konsultasi dulu. Baru kita isi benar-benar. Bukan bila kita pergi tu terus kena tangkap, terus kena inject. Tak. Jangan takut. Tangkap tak cari kan. Dia orang macam takut nak pergi, nanti kan pergi kan tegur kena paksa. Tak, bukan. Bila kita pergi, kita akan diberi konsultasi. Memang ada bilik khas untuk konsultasi dulu. Petugas kesihatan di pusat vaksinasi akan terangkan dan pastikan kita faham dan pastikan kita layak. Kalau dia tengok bila dia examine tu, kita tak layak, kita masuk dalam senarai yang tak patut terima, dia akan reject. Jadi kalau kata ini bahaya kalau ambil vaksin, walaupun you nak, dia tak akan bagi dekat you. Jadi jangan rasa macam kita saja-saja nak membahayakan rakyat. Tak, kita akan siasat you dulu, kita akan check you dulu. Kalau kita rasa tidak berbahaya, baru kita akan bagikan vaksin Comirnaty ni. Dan bila dah okey, baru kita hantar ke bilik suntikan. So akan terima suntikan, dan bila terima suntikan akan disahkan penerimaan, kita kena sign. Tadi pun kita kena sign borang kebenaran dulu. Dan boleh balik terus tak ada jelasan? Tak boleh. Berapa lama dia? Setengah jam ke sejam ke? Setengah jam. 30 minit dia akan bagi kita duduk dekat satu tempat, rehat. Kadang-kadang ada orang yang ada reaksi. Selalunya kalau kita dapat sesuatu ubat tu, reaksi tu boleh berlaku dalam tempoh 30 minit. BCG duduk pun ada. 30 minit tengok. 30 minit. Kalau tengok tak ada apa-apa, boleh. Apa dia kesan-kesan sampingan yang boleh ada? Lepas berkemungkinan. So kalau kita pergi nanti, kalau dia nanti lepas kena suntik duduk 30 minit tu, tengok-tengoklah. Kalau rasa tu cepat-cepat panggil staf kesihatan. Tapi staf kesihatan pun mungkin akan pantau. Tapi antaranya sakit kepala, pening, sakit otot, dahaga, lemau lah, sakit sendi, rasa lain lah, badan rasa tak sedap je lah, rasa lesu, loya, nak muntah, bengkak pada kawasan suntikan, itu dalam 30 minit. Atau tiba-tiba macam bengkak muka ke, rasa ada juga kemungkinan tu bengkak muka, allergic yang teruk. Kan? Kalau benda-benda macam tu cepat alertkan. Tapi kalau dalam 30 minit tak ada apa-apa, tak apa, boleh balik. Tapi bila balik nanti pun make sure pantau benda-benda macam tu. Benda-benda alahan. Dia ada dekat aplikasi Mas Sejahtera tu, nanti kita boleh update juga. Dekat aplikasi Mas Sejahtera tu juga kita boleh komen kalau kita ada masalah side effect tu. Jadi bila duduk 30 minit tak ada kesan-kesan sampingan tu, dia akan bagi kita kad vaksin. Kad vaksin ni penting sebab ini yang membezakan kita telah menerima vaksin atau tidak. Sebab kerajaan dah cakap kan, yang ada vaksin ni special. Vaksin besar. Dia vaksin besar. Jadi kalau ada apa-apa nanti mungkin dia akan tanya, kalau macam kita pergi minum ke, ada ambil COVID ke tidak? Nak pinang anak pakcik ada COVID in the future. Kalau tak ada kat COVID, pakcik tak terima. Allah lah. Tak mungkin akan dijadikan untuk kalau nak bekerja, berkemungkinan besar kan, sebab Perdana Menteri ni pernah sebut benda ni akan jadi sesuatu yang penting lesen. Jadi kita akan terima satu kad, dan lepas tu kita balik rumah, kita terus pantau kita punya gejala-gejala kesan sampingan tadi tu. Kad tu warna apa tak tahu lagi. Tak pasti lagi. Tapi kalau sakit pada kawasan suntikan, bengkak pada kawasan suntikan, ada sakit kepala, muntah-muntah, terus pergi ke klinik kesihatan berhampiran. Dia sebelah kiri ke kanan tak kisahlah mana. Nanti kena tengok. Kena tengok dulu kat mana dia akan tu. Okey, faham. Dan lepas tu dia akan bagi kita terima tarikh janji temu janji kedua. Dan bila nak sampai tarikh temu janji kedua selepas 21 hari tu, kita akan diberi peringatan juga. Di tempat yang sama juga lah kan. Selalu tempat sama juga. Dan cara pelaporan kalau kita dapat kesan sampingan tu, boleh maklum kepada fasiliti kesihatan berhampiran, boleh guna aplikasi Mas Sejahtera, ada juga. Senang juga. Ada juga layani portal laporan Conserve NPRA. Nanti diorang bagi. Bila itu semua ada dekat surat tu nanti. Jadi mudah. Tu cara-cara dia bila kita pergi. Jadi bukannya bila pergi tu terus cinjak dah balik. Ada step-step dia. So kerajaan akan pastikan anda selamat, insya-Allah. Kalau yang dalam 30 minit tu nampak teruk, nampak ada risiko, tak sedap mati, dia akan masukkan ke dalam bot. Jangan risau. Dia akan model. Free je. Iya. Bukan kita boleh tapi kita kena justify kan benda ni kan sebenarnya kan. Betul. Dan kita suntikan tu pun akan buat memang tempat tu memang dekat dengan fasiliti hospital selalunya. Dan yang tempat tinggal kita dekat dengan tempat tinggal kita lah kan. Kemungkinan besar lah.
Okey, tu dah tahulah prosedur-prosedurnya. Dia tahu dapat dia message daripada aplikasi MySejahtera tu. Kita bersiap sedia bawa IC semua kan. Tapi jangan risau, you akan dikonsult dulu. Jadi kalau rasa tak pasti pun pergi je dulu, bincang-bincang, tanya-tanya. Kalau tak nak, boleh refuse. Secara personal lah kan. Seorang-seorang. Kita boleh tak nak, tak apalah, saya dah bincang, saya rasa tak nak. So tak perlu saya berkenan dan boleh balik. Jadi jangan risau. Tidak ada paksa. Tidak ada paksaan. Okey, jadi soalan terakhir dah doktor. Selepas vaksin Comirnaty ni, adakah seseorang individu tu masih perlu mematuhi SOP norma baru, makan 3W, elakkan 3C, atau adakah saya sudah kebal terhadap COVID-19 ni? Sama lah dengan kita dah Ada power dah dah pakai seatbelt, boleh pecut lagi-lagi tak? So tu pasal lah, kita dah pakai seatbelt, dah pakai helmet, tetap perlu patuhi lampu merah, tetap perlu berhenti dekat traffic light, kan? Ada benda yang sama. Sebab ada orang cakap, apa? Dah vaksin, mati juga. Dia adalah peluang. Tak boleh lah macam tu kan. Apa ketentuan hidup mati tu di tangan Tuhan kan. Jadi kalau macam tu tak perlu pakai seatbelt, tak perlu pakai helmet, tak perlu berhenti kat traffic light, sebab hidup mati tu bawa je kita tu suka hati kan. Tapi guna kereta juga kan. Itu semua namanya usaha. So vaksin ni salah satu usaha. Selepas vaksinasi Comirnaty, badan masih perlukan beberapa minggu untuk hasilkan antibody. Macam tadi tu cakap, seminggu selepas suntikan kedua baru dia very efektif. Jadi kena jaga betul. Kena jaga betul, masih lagi macam biasa, dan masih boleh terdedah kepada jangkitan virus walaupun dah suntik. Tapi selepas dah tamat suntikan pun, kalau tanya saya, kita dah norma baru, jaga-jaga je lah. Tapi ideally sebenarnya kalau ikut logik akalnya, memang betul-betul kalau kita dah suntik, kalau kita dah suntik, dah tamat suntikan, selepas suntikan kedua dah 1 minggu, sebenarnya kita dah, viral load kita dah sangat rendah. Mungkin suatu hari nanti, saya cakap mungkin suatu hari nanti, memang kalau dah ramai yang kena suntikan, kita mungkin dapat menjangkiti orang lain dengan mudah, dan mungkin satu hari nanti memang semua tak payah pakai mask. Mungkin satu hari nanti kita tunggu. Tapi bukan sekarang jangan cakap kata lepas suntik, hari ni suntik, esok buka mask dalam David Dade buat vaksin kata anda tidak kebal lagi. Tapi bila dah suntik, anda masih boleh kena jangkitan. Macam kita dah kena suntik BCG, tapi masih kena tindih tak? Dah suntik measles, masih kena campak tak? Risiko tu masih ada. Tetapi sekarang ni kita kena faham yang vaksin tu bukan buat you kebal daripada jangkitan. Vaksin tu buatkan antibody kita dah ada. Jadi bila kuman masuk, badan kita lebih bersedia. Jadi bila kuman masuk, badan kita akan bersedia melawan. Jadi kita akan kena jangkitan tu dalam keadaan yang tak teruk. Mungkin tak bersimptom pun. Jadi lama-lama mungkin virus, mungkin COVID-19 akan jadi satu jangkitan yang biasa, macam sesama biasa je. Jadi kalau kena pun tak ada apa-apa, macam flu biasa. Dulu influenza tu sesuatu yang sangat ditakuti, H1N1 kan. Sampai orang ambil vaksin semua. Tapi sekarang kalau H1N1 dah tak macam tu sangat dah. Kan? Sebab badan kita dah boleh adapt. So macam sekarang COVID-19 tu begitu. Dia dah jadi suatu hari nanti. Kita tak kata kebal, tetapi buat masa ni semua masih perlu amalkan 3W dan elakkan 3C. Apa 3W DJ? Lemak lupa kan. Amalkan penjarakan fizikal, wash sentiasa basuh tangan, dan elakkan 3S. 3S sempit, tempat sempit, sesak, dan sembang dekat. Macam kita sembang jauh-jauh je, dekat jerit-jerit tak sampai tangan jadi kena sentiasa tu lah. Dan jangan lupa isi MySejahtera, isi saring C kan, supaya mudah untuk kita pantau. So warga JTM saya minta, dah keluar topik, isi saring C, sebab kalau anda berisiko ABC, anda tak sepatutnya berada dalam UiTM. Sebab anda berisiko untuk menularkan. So lepas ni kalau dah dapat vaksin pun janganlah jalan sana sini, sebab rasa anda, saya dah viral load lembas, saya bakal ganti kawan lain. Tapi kena fikir, benda ni masih lagi tak semua orang vaksin. Kalau dah semua orang vaksin nanti, insya-Allah mungkin kita boleh sampai ke satu tahap yang semua tak payah pakai mask. Tapi buat masa ni bukan sekarang. Perlu teruskan amalkan norma baharu tu. Jadi pesanan ikhlas dari Dr. Fazlinda ni, inilah pesanan ucap ataupun pengharapan sendiri. Jadi saya harapkan semua teruskan jaga diri, teruskan amalkan norma baru ni. Dan kalau
diberi peluang, kalau dapat kesempatan tu, vaksin lah. Ambil lah vaksin kalau boleh kan. Sebab saya tak boleh nak cakap semua dapat vaksin ni sebab memang limited. Tapi kalau dapat, kita buat apa yang terbaik. Kita buat apa yang terbaik untuk diri kita. Dan kalau ada apa-apa masalah mengenai COVID-19, tak pasti nak tanya pasal vaksin pun boleh, atau nak tanya pasal saring C, nak tanya pasal ada kategori A, B, C. Sebab saya nampak sekarang ni, saya risaukan UiTM ni kan, yang B pun masih masuk kampus. Jadi kan saya masuk kampus, lepas tu tiba-tiba telefon kata, semalam saya punya suami positif lah. Dah kena ambil. Jadi saya sekarang tengah dekat office. Macam mana ya? Ada ke kes macam tu? Ada. Siapa yang kita jangan tanya rasa ke. Jadi dulu macam tu. Jadi you sebagai warga, kita kena tahu A, B, C, tolong jangan masuk kampus. Kalau anda tidak pasti, isi saring C. Bila anda isi saring C, anda kategori berisiko ABC, pusat kesihatan bilik gerakan akan hubungi anda dan insyaAllah kita akan nasihatkan. Tapi jika kami tidak hubungi anda dalam masa terdekat, anda boleh hubungi kami di nombor 011 3574 3984. WhatsApp 24 jam juga. Soalan dia berkaitan dengan kesihatan juga untuk COVID. Jangan tanya soalan yang lain. Itu memang bilik gerakan pusat kesihatan punya. Jadi boleh kontak. Dan kita ada juga bilik gerakan UiTM. Bilik gerakan JobSA. Itu pun beroperasi 24 jam. So tanya dan ambil tahu. Kalau tidak tahu, bertanya kan. Tapi jangan kita jadi penyebab penularan COVID-19. Nak selamat, telefon sahaja senang. Telefon pusat kesihatan. Jangan jadi penyebab penularan, jangan jadi penyebab kematian. Orang terdekat. Sebab ada kes-kes yang pernah mereka kena COVID, mereka selamat, tetapi rakan yang mereka jangkiti Tak selamat. teruk, dan rakan yang mereka jangkiti itu telah menjangkiti pula ahli keluarga dan ada kematian. Jadi you tak apa, tapi you dah sebarkan pada orang lain. Sudah tak apa. Kita bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Jadi kita kena ambil peduli. Ini bukan pasal tak pakai seatbelt dan you cederakan diri sendiri. Ini pasal you bawa kereta laju dan you langgar orang lain. Bermakna itu saja DJ. So harap semua jaga diri, dan insyaAllah harap kita sama-sama dapat lawan pandemik COVID-19 ni. Hashtag kita jaga kita, hashtag kita masih belum. Lindungi diri, lindungi semua. Jadi untuk semua yang dengar UFM ni, bersabarlah untuk giliran anda mendapatkan suntikan vaksin tu. Rasa semua orang nak kan, tapi sabar menunggu. Dan juga mungkin ada yang menolak tu, kita tak dapat komen apa yang lebih nasihatkan apa, sebab benda ni kita tak paksa kan. Kalau tak pasti bertanya lah. Jangan ikut pada doktor Facebook ataupun doktor Google. Daripada yang lebih pakar kan. Okey, terima kasih banyak-banyak pada Dr. Fazlina kerana sudi hadir ke UFM. Jadi saya pun dah sedikit dah faham macam mana nak bersiap sedia untuk mensuntikkan walaupun takut jarum. Kecil sangat. Tak apa, kecil lagi mata saya tengok. Lagi Doktor, selamat berjaya Doktor untuk dapatkan suntikan vaksin pada minggu depan. Jelak lah insyaAllah. Jadi boleh kita share perasaan tu nanti macam mana ya. Okay, kita dengarkan lagu daripada Pink Sweats dan juga lagunya At My Worst. Itu UFM. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih.